Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari kepada kalau dalam blog tu saya tulis permata hatiku di tingkat seni. Kerana anda adalah 16 orang saja belajar saya pada tahun hadapan, berbanding dengan tahun ini 52 orang. Jadi jumlah pelajar saya semakin berkurang, maka saya boleh beri tumpuan pada awak dalam jangka masa yang lama. Jadi seperti biasalah, sebelum kita mulakan sesi pengajaran dan pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca umum kitab Al-Fatihah supaya pembelajaran kita pada hari ini diberkati oleh Allah, mudah untuk kita faham, mudah untuk kita ingat, dan boleh kita gunakan untuk jawab dalam peperiksaan dan juga dalam kehidupan kita seharian. Al-Fatihah. Okay, Alhamdulillah, hari ini kita masuk ke tema yang kelima dalam geografi bahagian A, alam sekitar fizikal, di mana tema ini lebih kepada merujuk kepada tentang sungai. Okey, lebih merujuk kepada sungai, di mana bab ataupun tajuk yang pertama dalam sungai ini kita perlu lihat kepada lembangan saliran. Okey, perkataan lembangan saliran, bila sebut lembangan, ia meliputi satu kawasan yang luas. Lembangan satu kawasan yang luas, ia terdiri daripada lembah-lembah, dan saliran itu merujuk kepada sungai yang ada di dalam lembangan. Okey, jadi dalam buku awak mengatakan lembangan saliran ialah sebuah kawasan yang mempunyai sebatang sungai utama. Lembangan saliran ialah sebuah kawasan yang mempunyai sungai utama dan cawangan-cawangannya. Okey, sungai utama dan cawangan-cawangannya. Kalau kita ambil contoh, Stiu ini, daerah Stiu berada di lembah saliran sungai Stiu. Maknanya sungai Stiu itu adalah sungai utama. Sungai Stiu sebagai sungai utama, Sungai Tangung, pernah dengar kan? Sungai Tangung, Sungai Nyatu, Sungai Guntung sebagai cawangan kepada sungai Stiu. Mempunyai sebatang sungai utama dengan cawangan-cawangannya bermula dari kawasan Legeh hingga ke Kuala. Bermula dari kawasan Legeh, iaitu kawasan yang mula menakung air, sehingga ke Kuala. Ke Kuala atau Muara. Jadi hulu ni, Legeh dia berada di mana? Stiu, hulunya berada di mana? Legehnya berada di mana? Berada di kawasan Hulu Selatan, Kampung Padan dan seterusnya. Muara atau Kualanya berada di Kuala Stiu dan juga di pantai Penari. Jadi kita kena faham lembangan saliran. Okey, pembentukan sungai bermula dari mata air. Sungai bermula dari mata air di kawasan Legeh yang keluar ke permukaan bumi. Mata air tersebut akan membentuk lekukan menakun air yang kemudiannya melimpah dan mengalir menuruni cerung Legeh. Aliran limpahan ini akan menghati cerung membentuk alur sungai yang lama kelamaan menjadi lurah yang dalam. Okey, yang kedua ialah Legeh. Tadi lembangan sungai, sekarang ialah Legeh. Kita tengok lembangan sungai dulu. Okey, contoh saya bagi ketinggian 450, 600, 800, 900, 700, 600. Okey, ini ialah puncak-puncak gunung yang mengelilingi saliran sungai. Jadi bila kita sambung puncak-puncak gunung ni, ia akan mewujudkan satu lembangan. Mewujudkan satu lembangan saliran yang diairi oleh sebatai sungai. Ini sebatai sungai. Dan sungai ini terdiri daripada beberapa cawangan. Okey, beberapa cawangan. Okey, ini kita panggil cawangan sungai. Yang satu ni satu ni sungai utama. Yang ni dua
adalah cawangan sungai. Yang ketiga, dia ada gitu. Ada gitu. Yang ni kita panggil nombor 3, kita panggil ranting sungai. Panggil ranting sungai. Jadi air dari sungai ni, sungai utama ni datang daripada ni. Air ni punca daripada ni. Bila dia punca daripada ni, dia masuk daripada ranting masuk ke cawangan. Dan akhirnya dia masuk ke sungai utama. Jadi pak saya sebut tadi, sini ialah muara. Sini okey dulu. Ni kita panggil apa? Pertemuan antara cawangan dengan sungai utama kita panggil dia sebagai kuala. Sungai Guntung bertemu dengan Sungai Setiu di Kampung Nyatuh, itu kita panggil kuala. Sungai Tarung bertemu dengan Sungai Setiu di Kampung Tasik, kita panggil dia sebagai kuala. Sungai Setiu bertembus dengan Laut Cina Selatan, itu kita panggil dia sebagai muara. Okey, antara muara dengan kuala, muara jauh lebih besar. Okey, legih bermaksud pemisah air. Pemisah air iaitu bahagian puncak tanah tinggi di kawasan tadahan hujan yang membahagi turunan air hujan ke dua belah cium. Okey, ini ialah legih. Kalau hujan tu sini, ke mana air hujan akan pergi? Sebahagiannya akan masuk ke sini, sebahagiannya akan mengalir ke ni. Dia masuk sini, dia akan masuk ke dalam lembangan Sungai Setiu. Contoh, sini dia akan masuk ke dalam lembangan Sungai Besut. Legih ni memisahkan Sungai Setiu dan juga Sungai Besut. Seterusnya kita tengok tentang proses hakisan permukaan. Jadi sini kita nak beri tumpuan tentang hakisan. Kita akan belajar tentang hakisan dengan lebih detail, insya-Allah. Okey, proses hakisan ialah proses penghausan dan juga pengikisan. Haus dan titih. Okey, penghausan dan juga pengikisan. Kalau si kita asuh rumah tu, asuh di atas batu tu, itu ialah penghausan. Pisah rumah tu pun meleh ayat tak butuh tekak. Orang semerih tak butuh, kita pergi asuh. Asuh itu ialah sebagai proses hausan. Tapi itu hausan antara besi dengan batu. Yang kita nak ini ialah batu yang haus. Okey, penghausan dan pengikisan permukaan bumi oleh ejen-ejen hakisan seperti ejen hakisan kita ada 4. Air lagi, angin lagi, udara, ombak. Okey, glasier. Air, angin, ombak dan glasier. Air di mana lokasi dia? Di sungai dan juga pinggir pantai. Angin di mana lokasi dia? Di kawasan gurun panas. Rajin tengok dah. Kalau awak tengok cerita koboi ke, cerita lama-lama, awak tengok struktur batu yang macam diukir. Struktur batu macam diukir. Ada kita tengok batu, dia besar ni, batu di atas ni. Ni bukan manusia buat ni. Batu besar di atas dia. Ini sebenarnya diukir oleh angin. Angin di kawasan gurun adalah ejen utama hakisan. Seterusnya ialah ombak. Mana lokasi dia? Di sepanjang pinggir pantai. Mana-mana daratan yang ada pantai, di situ akan berlaku hakisan. Dan hakisan ini mesti daripada ombak pembinasa. Ingat, ombak ada 2, satu ombak yang membina dan satu lagi ialah ombak yang membinasa. Dalam proses hakisan, ombak yang memainkan peranan dalam melakukan hakisan ialah ombak pembinasa. Ombak pembinasa ni ciri dia yang pertama untuk mudah kita faham. Dia mempunyai damparan. Okey, faham? Damparan ni maksudnya hempasan ombak.
Dia mempunyai hempasan ombak yang perlahan, tetapi basuhan baliknya adalah kuat. Beza antara ombak di antara damparan ombak dengan basuhan balik. Meno game dengan Izudin contoh. Dia pergi di pantai Penari, main di pantai Penari, tiba-tiba datang ombak. Ada, tiba-tiba datang ombak, tak sapa ke kaki Meno. Maknanya damparan ombak tadi adalah lemah. Damparan adalah lemah, tetapi bila dia turun, ombak tu turun dengan laju. Ombak tu turun dengan laju. Yang ni yang kita panggil dia ombak pembinasa. Ombak pembina, damparan dia kuat, Meno duduk tepi batas, sekali ombak hempas, air ombak akan sapa ke kaki dia. Tapi ombak tu turun dengan perlahan. Itu ombak pembina. Hak tadi ialah ombak pembinasa ataupun ombak pemusnah. Okey, berlaku di kawasan pinggir pantai. Okey, yang keempat, ejen yang keempat ialah glacier. Mana kawasan glacier? Kawasan hawa sederhana dan juga kawasan kutub. Berlaku diakibatkan oleh geseran glacier yang berada di atas permukaan bumi. Okey, glacier, misalnya glacier, bila dia turun, glacier tadi turun dalam gerak kajisin, dia turun sebagai geluncuran bongkar. Dia turun tu, dasar glacier tadi akan berselisih dengan tanah, menyebabkan tanah yang berada di permukaan tadi akan terhaus. Tanah juga akan terhaus. Okey, seterusnya, proses hakisan ialah proses penghausan dan pengikisan permukaan bumi oleh ejen-ejen hakisan seperti angin, air larian permukaan, hujan dan sungai, glacier dan ombak. Okey, air ni pecah pada dua. Satu, air larian permukaan. Yang kedua ialah air sungai. Okey, tengok dah. Yang kita nak begitu puas sekarang ialah air. Pecah dua. Satu, permukaan. Ini adalah sungai. Pecah dua. Permukaan pecah kepada berapa? Pecah pada 4. Yang pertama ialah percikan. Hakisan secara percikan. Seterusnya hakisan secara kepingan. Seterusnya hakisan secara galing. Seterusnya hakisan secara galing. Hakisan secara galing. Okey, di sungai. Di sungai ada dua hakisan. Yang pertama ialah hakisan dasar. Yang kedua ialah hakisan lebar. Ataupun hakisan dasar / tegak. Lebar hakisan datar. Sama saja maksudnya. Hakisan datar atau hakisan lebar. Sini hakisan dasar atau hakisan tegak. Kebiasa gitu. Jadi hari ini kita akan lihat. Yang pertamanya kita akan lihat hakisan yang diakibatkan oleh air di permukaan. Hakisan permukaan ialah proses penghausan atau pengikisan batuan lapisan atas permukaan bumi oleh ejen-ejen hakisan seperti larian air permukaan, aliran sungai, hujan, angin, ombak dan glacier. Oleh kerana kita berada di kawasan tropika lembap, kita hanya beri tumpuan kepada aliran air hujan. Proses hakisan permukaan berlaku di pelbagai lokasi permukaan bumi seperti berikut. Dia kata, hakisan permukaan di lapisan atas permukaan bumi, hakisan sungai di dalam alur sungai, hakisan ombak di pantai, hakisan glacier di kawasan hawa sederhana, dan hakisan angin di kawasan beriklim kering. Itu ialah lokasi-lokasi bagi ejen-ejen hakisan tadi. Dia nak wayaknya di mana ejen tadi dominan di kawasan tersebut. Dominan ni tahu ke apa dominan? Paling kuat. Dominan ni paling kuat, paling gagah. Kalau di Malaysia, Khatulistiwa, ejen hakisan yang paling dominan ialah air.
Kalau digorong, ejen hakisan yang paling dominan ialah angin. Bukan kata air tak berlaku, di sana berlaku, tapi kadarnya jauh lebih besar oleh angin. Kat kita hakisan oleh angin berlaku ke tak? Berlaku, tapi kadarnya adalah jenuh nak panen dengan air. Ada soalan? Mahani? Falizah? Aini? Syah? Daya? Allah? Leha? Fatihah? Nega? Okey. Okey, glacier. Glacier adalah ejen, okey, adalah punca hakisan. Tetapi lokasi dia ialah di kawasan hawa sederhana dan juga di kawasan kutub. Hawa sederhana. Hawa sederhana ni ialah tempat yang mengalami kejadian 4 musim. Maknanya bila musim salji saja berlaku hakisan oleh glacier. Bila musim panas ada tak? Tak ada lah. Tapi kalau kawasan kutub, glacier, hakisan secara glacier berlaku sepanjang tahun. Soalan lain? Uji? Glacier ialah himpunan salji. Glacier ialah himpunan salji. Pak turun daripada atas tu nak sampai ke permukaan bumi, itu kita panggil salji. Bila dia kupur, akhirnya dia jadi sebati dan keras, kita panggil dia sebagai glacier. Seterusnya kita lihat hakisan aliran air permukaan. Hakisan aliran air permukaan. Aliran air permukaan, surface runoff ataupun runoff water. Surface runoff atau runoff water, aliran air di permukaan bumi, ialah limpahan di atas permukaan bumi selepas hujan lebat. Selepas hujan lebat. Jadi air nak mengalir di atas permukaan bumi, dia mesti berlaku selepas fenomena kejadian hujan lebat. Kalau hujan gerimis, hujan genyar-genyar, air di permukaan tidak akan mengalir. Sebab apa tak mengalir? Kerana air hujan yang jatuh dalam titisan yang seni tadi dan jumlah yang sedikit, bila dia jatuh, air ini akan diserap oleh tanah. Air tadi tidak berpeluang untuk mengalir sebagai aliran permukaan. Maknanya kalau dalam hujan gerimis, hujan genyar-genyar, proses hakisan oleh air berlaku ke tak? Proses hakisan oleh air tidak berlaku sebab air tadi tidak mempunyai tenaga yang kuat. Apabila hujan lebat, air akan terkumpul dengan banyak di atas permukaan bumi kerana tanah tidak dapat menyerap air dengan cepat. Okey, ni dia kata bila saja intensiti hujan lebat, kemampuan tanah, saya wayak kemarin, tanah selain daripada dia membenarkan air masuk, dia juga menyerap sebahagian besar air. Faham? Dia menyerap sebahagian besar air. Oleh kerana kemampuan tanah tadi menyerap air sudah sampai ke satu tahap yang tepu, tak boleh kira. Faham? Apa yang berlaku bila tak boleh kira? Macam awak saya beri air segelas, habis dah awak minum? Habis kan? Segelas habis. 2 gelas, masih lagi boleh habis. 3 gelas, habis. Kalau 4 gelas, apa yang berlaku? Air awak minum, muntah balik. Itu maksudnya tanah sudah sampai ke peringkat ketepuan. Air yang muntah tadi itu ialah air yang mengalir di atas permukaan tanah. Dan air ini yang akan melakukan hakisan di permukaan bumi. Run of water. Air yang muntah tadi itu ialah run of water. Okey, proses infiltrasi. Infiltrasi ialah air daripada atas masuk ke bawah. Di atas permukaan bumi ni, permukaan bumi, air hujan jatuh sampai ke atas tanah, air ini akan mengalir masuk ke dalam bumi. Ini kita panggil dia sebagai infiltrasi. Atau resapan air oleh tanah tidak lagi berlaku kerana tanah telah tepu dengan air. Ingat, sampai ke satu peringkat bila tanah tadi tidak lagi mampu meresap air, itu kita panggil tanah tadi sudah berhenti daripada melakukan proses infiltrasi. Air yang datang seterusnya akan bergerak sebagai aliran air permukaan.
run of water. Akibatnya air akan melimpah di atas permukaan bumi dengan aliran air permukaan. Kalau air itu terlalu banyak, ia boleh menyebabkan berlaku banjir kilat. Boleh menyebabkan